نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaedah yang ke-6 muka surat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu Musa berkata kepada mereka, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Sebelum kita tengok tentang keterangan kaedah ni tuan-tuan, kaedah disebut al-aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Dan kesudahan yang baik itu bukan pada apa yang kita nampak. Ada dua ayat Quran yang perlu dibaca bersama dengan ayat ini. Yang pertama adalah ayat Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki segala kerajaan, tu'til mulka man tasha', kamu berikan kerajaan kepada siapa yang kamu kehendaki. Tu'izzu man tasha', kamu memuliakan siapa yang kamu kehendaki, kamu angkat. Wa tudhillu man tasha', dan kamu menghina siapa yang kamu kehendaki. Yang diberikan izzah ataupun yang diberikan kedudukan sebagai pemerintah bukan semestinya dikasihi oleh Allah. Sebab di kalangan para nabi, ada nabi yang sempat berkuasa, ada nabi yang tak sempat berkuasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut ada nabi yang pengikut dia seorang, ada nabi yang pengikut dia 2 orang, ada nabi yang pengikut dia agak ramai. Tapi kebanyakannya di kalangan para nabi itu, kebanyakan di kalangan para nabi itu tak sempat mengecapi kekuasaan. Itu dikatakan tu'til mulka man tasha', kamu berikan kerajaan kepada siapa yang kamu kehendaki. Demikian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, yang Allah boleh mewariskan, memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki di kalangan hambanya. Ala inna rahal islami dairatun faduru ma'al islami haitsu dar. Nabi sebut, ketahuilah sesungguhnya roda putaran Islam itu sentiasa berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kalah dalam peperangan, Ar-Rasul juga pernah menang dalam peperangan. Menang dan kalah dengan kehendak Allah. Satu lagi ayat Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ditentukan kepada kamu kewajipan berperang sedangkan ia tidak disukai oleh kamu. Ada keberangkalian perkara yang kamu tak suka sedangkan itu baik untuk kamu. Ada keberangkalian perkara yang kamu suka sedangkan dia adalah buruk untuk kamu. Maknanya apa? Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita bahawa menentukan tentang baik dan buruk bukan pada pahaman kita, bukan pada peletakan apa yang kita nak letak,
tetapi dia berada di bawah ketentuan Allah. Innal arda lillahi yurithuha min ibadihi, yurithuha man yasha'u min ibadihi. Tetapi kaedah tetapnya, wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahum kulluhum khair, kulluhum lahum khair. Cukup pelik urusan orang-orang yang beriman. Urusan mereka itu semua keadaan baik. Sekiranya mereka ditimpa dengan kesusahan, maka ketika itu mereka bersabar, fakana khairul lah, itu yang terbaik untuk mereka. Sekiranya mereka ditimpa dengan, mereka dapat berita-berita yang baik, dapat perkara-perkara yang memberansangkan, yang seronok, fasyakar, lalu mereka bersyukur, fakana khairullah, maka itu adalah baik untuk mereka. Untuk orang yang bertakwa ni, dia duduk dalam mana-mana posisi pun, itu adalah yang terbaik untuk dia. Dalam mana-mana posisi, sama ada gembira ataupun tidak gembira, berduka, dalam dua-dua keadaan, kalau berita itu dan peristiwa itu peristiwa yang menggembirakan, mereka bersyukur, itu terbaik untuk mereka. Sekiranya peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak menyeronokkan, maka mereka bersabar, mereka terima ketentuan, dan itu yang terbaik untuk mereka. Nabi kata, inna ajaban li amril mu'min, inna amrahum kulluhum lahum khair. Peliklah urusan orang yang beriman ini, apapun yang berlaku kepada mereka, itu adalah yang terbaik untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Keterangan kaedah. Kaedah ini memberikan harapan dan keyakinan dari seorang hamba untuk teruskan usaha supaya penutup akhir kehidupan adalah takwa. Kerana yang diambil kira dalam timbangan kelak adalah bagaimana penutupnya. Innamal a'malu bi khawatimiha, hadis Nabi. Sesungguhnya diambil kira amalan itu pada penutupnya. Berdasarkan ayat ini, Allah memberikan khabar gembira atas lisan Nabi Musa yang menenangkan kaumnya supaya terus berusaha untuk menggapai takwa, kerana kesudahan yang baik dijanjikan untuk golongan yang bertakwa. Bahkan Allah juga mengarah baginda Ar-Rasul untuk memberikan khabar yang sama kepada umat baginda. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki dari kamu, bahkan kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sama dengan kaedah tu kan? Sama dengan kaedah. Kalau dalam ayat yang dibawa tadi ni, Nabi Musa alaihi salatu wassalam kata, ista'inu billahi wasbiru wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Muhammad pula diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluargamu dan pengikutmu dan umatmu supaya mereka menunaikan sembahyang dan bersabar di atasnya. Kami tak perlukan rezeki daripada kamu. La nas'aluka rizqa, kami tak perlu rezeki dari kamu. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Tuan-tuan, akibat yang baik bukan baik pada kita, tetapi akibat yang baik itu adalah apapun yang dikenakan kepada kita di antara sabar dan syukur. Dapat berita gembira, syukur. Dapat berita derita, sabar. Fakana khairul lah, itu yang terbaik untuk mereka. Tuan-tuan, itu adalah urusan orang yang beriman. Cara orang beriman berinteraksi dengan pergolakan dunia ini ialah di antara syukur dan sabar. Ma baina syukri was sabri, di antara syukur dan sabar. Kalau dapat baik, syukur. Kalau dapat tak baik, sabar. Itu orang yang beriman. Kalau dia dapat berita kejayaan, syukur. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Tapi kalau kata dapat berita yang tak baik, maka mereka akan bersabar, dan mereka tahu bahawasanya Allah memberikan khabar gembira kepada orang yang bersabar. Allah Ta'ala kata apa? Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala sebut wa basyiris sabirin,
Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Allazina iza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpakan kepada mereka itu musibah, namanya mati, namanya aksiden, namanya rumah kena masuk, namanya orang curi, namanya tak ada ayak pun musibah, tuan-tuan. Hari ni Al-Ustaz Pendang Kuala Muda, Al-Ustaz Pendang Kuala Muda, Al-Ustaz Pendang Kota Stak, Kubang Pasu, Pokok Senar dan juga Pendang melibatkan hampir 70,000 meter, 70,000 rumah hari ni tak ada air, termasuk rumah saya. Saya main mandi tadi ni, tak usah bang, tapi dalam negeri tuan-tuan ni, mujuk kami tak ada belat air ni. Kalau kami belat, tuan-tuan pun tak boleh mandi. Tak ada air musibah, tuan-tuan, tak ada air musibah. 6 pagi tadi bangkit-bangkit, masa semayang, keluar semayang subuh tu ada lagi, balik-balik tak ada air, kacau, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dia, persoalannya itu adalah musibah. Allah Ta'ala kata apa? Allazina iza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka akan berkata, inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala bagi 3 bintang sekaligus kepada orang yang bersabar. Allah Ta'ala bagi 3 bintang sekaligus. Allah Ta'ala kata, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka itulah orang yang diberikan kepada mereka salawat daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat daripada Tuhan mereka, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Sekaligus 3 bintang yang Allah Ta'ala bagi: salawat, doa, perkenan dan sebagainya daripada Allah, rahmat, kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Aqibatul lil muttaqin, akibat yang baik itu adalah kepada orang yang bertakwa. Boleh jadi bersama dengan kejayaan, boleh jadi bersama dengan tidak berjaya, boleh jadi bersama dengan kerajaan, boleh jadi tidak bersama dengan kerajaan. Semua keadaan kepada orang yang bersabar, inna amrahum kulluhum lahum khair. Jadi ikut mana pun, semua itu adalah baik untuk mereka. Ketika mengkisahkan berkaitan Quran, berkaitan dengan Qarun yang ingkar, Allah menutup ayat tersebut dengan ungkapan yang sama, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan atau pengakhiran yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak hanya pengakhiran di akhirat kelak, bahkan ia juga meliputi usaha kehidupan di dunia ini yang hanya akan diberikan pengakhiran yang baik bagi mereka yang melakukan semua pekerjaan dengan tekun, itqan, dan berbekalkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ramai yang tertanya, kenapakah nasib dan keadaan umat dewasa ini berada dalam keadaan terporok? Di mana janji Allah yang menyatakan bahawa kesudahan yang baik dijanjikan buat mereka yang bertakwa? Jawapannya, kita perlu memerhati keadaan umat ini. Apakah mereka hidup dengan landasan dan bekalan takwa, atau unsur takwa itu dikesampingkan dalam hidup mereka? Allah tidak memungkiri janjinya sama sekali, tetapi umat ini tidak berusaha untuk memenuhi piawaian yang ditetapkan kerana terpesona mereka terhadap gemerlapan kegemilangan sementara dan palsu yang dimiliki oleh pihak lain. Semua ayat ni Allah Ta'ala tutup dengan, termasuk ketika mana menyebut tentang keangkuhan Qarun, Allah Ta'ala sebut wal aqibatu lil muttaqin, akibat kemenangan itu adalah untuk orang yang bertakwa. Ayat surah Al-Qasas ayat 83. Semua keadaan. Dan kita sebut, tuan-tuan, kejayaan itu bukan hanya kejayaan ketika mana di akhirat, pengakhiran di akhirat sahaja, tidak, termasuklah pengakhiran hidup di dunia ini. Sebab itulah dalam hidup kita di dunia ini, dia ditentukan dengan itqan. Alif, ta, qaf, alif, nun. Itqan. Makna apa itqan? Itqan maksud dia bersungguh-sungguh. Inna Allaha yuhibbu an iza amila ahadukum an yutqinah. Allah Ta'ala amat suka bahawa apabila seseorang di kalangan kamu berlakukan satu-satu pekerjaan, dia melakukannya dengan penuh berkualiti. An yutqinah, dengan penuh itqan, dengan penuh teliti. Dalam kehidupan di dunia, melakukan satu-satu pekerjaan mengikut sunnatullah dan penuh dengan ketelitian, itqan.
Allah akan bagi akibat yang baik kepada dia, pengakhiran yang baik untuk dia di akhirat kelak. Dan juga demikian di akhirat kelak, Allah janjikan pengakhiran yang baik untuk golongan yang bertakwa, yang mungkin pada kacamata dunia dia tidak berjaya, tetapi pada kacamata takwa, pada timbangan ataupun kita panggil mizan at-taqwa, dia telah ikut segala-gala mizan at-taqwa, maka dia akan menjadi golongan yang berjaya di akhirat kelak. Dua-dua perkataan ini, itqan dan taqwa, sama-sama datang daripada perkataan ataupun akar kata yang sama, yang kedua-duanya ada kesamaan padanya, iaitulah ketelitian dan berjaga-jaga. Ketelitian dan berjaga-jaga. Itqan ni kita buat dalam keadaan penuh pengawasan dan penuh ketelitian, sama dengan takwa. Apa yang kita buat dengan penuh ketelitian. Untuk menjadi sembahyang orang yang bertakwa, kita jaga khusyuk kita jaga rukun kita jaga perkara yang membatalkan semuanya. Itqan, takwa dan itqan. Untuk di dunia, itqan, innallaha yuhibbu an iza amila ahadukum an yutqinah. Allah amat suka apabila seseorang di kalangan kamu buat satu-satu perkara, dia buat dalam keadaan itqan. Itqan, teliti, dan dalam masa yang sama dia berjaga-jaga. Orang yang teri besi kan, dia teri dengan penuh ketelitian dan dia protect diri dia. Penuh berjaga-jaga. Kan bila Sayyidina Umar tanya, macam mana yang kamu faham tentang at-taqwa, wahai Huzaifah? Lalu disebut kepada Umar bin Al-Khattab. Kalau tak salah saya, Umar yang bertanya tu betul, yang ditanya tu kepada seorang sahabat lah. Ditanya tentang apa yang dimaksudkan dengan taqwa. Disebut kata, kita berjalan dalam keadaan berhati-hati. Kita berjalan bila, apa kita buat bila kita berjalan dalam smoke? Kita akan berjalan dalam keadaan berhati-hati. Kita penuh teliti dan kita penuh berhati-hati. Ayyutqinah. Amalan dunia, at-taqwa untuk amalan akhirat. Tuan-tuan, orang pergi buat haji. Apa perlu jaga betul-betul bertawaf itu dalam kawasan mataf 7 kali bilangannya dalam keadaan berwudu. Kemudian bila sa'i itu daripada mas'a, dalam kawasan mas'a dia panggil batnul wadi. Pasal apa kena buat semua tu? Pasal teliti dalam melaksanakan. Tak kecoh 7 kali tarik kaki pun tarik kaki lah. Kalau kena bayar 200-300 naik kereta pun naik kereta lah. Nak bagi cukup 7. Pasal apa 7? Pasal Allah suruh 7. Dan kita, pasal apa kita buat lagu tu? Bukan siapa duk ambil kira pun. Tabung haji bukan duk fikir jumlah kita ni berapa, tak ada. Balik mai orang pergi haji macam tu lah. Tapi pasal apa kita teliti sangat-sangat? Sampai sempadan Arafah kita jaga, sampai waktu wukuf Arafah kita jaga. Pasal apa? Itulah makna dia, kita nak gapai takwa. Takwa kita buat dalam keadaan yang penuh teliti, dalam keadaan penuh berhati-hati. Kita protect diri kita dengan berhati-hatinya kita itu. Tujuannya adalah untuk protect diri kita supaya amalan kita itu adalah amalan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, pengakhiran yang baik adalah untuk orang yang bertakwa pada mizan akhirat. Bukan pada mizan dunia. Pada mizan akhirat, bukan pada mizan dunia. Dia sebab mizan, timbangan dia tak sama, tuan-tuan. Wal arda wada'aha lil anam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman kan, wa wada'al mizan. Allah Ta'ala letak mizan. Mizan untuk dunia tak sama dengan mizan untuk akhirat. Mizan untuk dunia apa? Itqan, bekerja secara teliti dan berhati-hati. Mizan untuk akhirat apa? Takwa, bekerja dengan teliti dan berhati-hati. Keberangkalian untuk berjaya itu tinggi. Takwa, keberangkalian untuk berjaya di dunia ini terbuka, tetapi keberangkalian untuk berjaya di akhirat itu tepat, ia pasti akan berlaku. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat pengakhiran yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin mukminin, sistem muka surat yang ke-31
pedoman kaedah. Sistem hidup manusia merangkumi politik, pembinaan masyarakat, kepimpinan, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan perlu dibentuk dan dipupuk dengan nilai takwa. Allah pasti tidak akan menghampakan hambanya yang bertakwa kepadanya, dan itulah yang kita sebut semua kehidupan ini, tuan-tuan, semua sistem hidup ini sebenarnya ada yang perlu dimasukkan unsur takwa padanya. Dan kita tengok sebagai contoh, saya ambil dalam bab muamalat, dalam bab pengharaman riba. Allah Ta'ala kata apa? Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala kata, sekiranya mereka itu, ayat yang saya baca tadi, ayat dalam Al-Baqarah, ahallallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Dalam ayat tentang pengharaman riba ini juga Allah Ta'ala menyebut, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlamuna wa la tuzlamun. Kan Al-Quran sebut tentang riba ni, kata Allah, fa in lam taf'alu, kalau kamu tak berhenti amalan riba itu, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka diisytiharkan perang daripada Allah dan Rasulnya. Fa in tubtum, kalau sekiranya kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, kamu dapat modal daripada harta kamu yang utama, la tazlamuna wa la tuzlamun, kamu jangan zalim dan kamu tidak akan dizalimi. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, ayat ini, ayat tentang riba ini, dia nak sebut apa? Nak sebut tentang perlu ada unsur takwa. Apa yang menyebabkan orang tu boleh tinggal riba? Unsur takwa. Takwa, ketelitian dalam menerima pengarahan daripada Allah, dan dia berhati-hati untuk protect iman dia, maka dia akan tinggal daripada riba. Riba menjanjikan keuntungan? Ya, riba menjanjikan keuntungan. Tapi pasal apa dia tinggal? Pasal ada satu pengisytiharan perang daripada Allah, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala kata, maka diizinkan, diisytiharkan perang daripada Allah dan Rasulnya. Fa in tubtum, kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu modal awal kamu, dan sudah tentulah dalam riba itu ataupun dalam pengharaman riba itu tidak ada unsur zalim dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kaedah kita, akibat ataupun pengakhiran yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Dia tak semestinya sukses pada mizan dunia, tak semestinya tak sukses pada mizan dunia. Yang keduanya, kita sebut tentang dalam dunia ini, perkara yang amat diperlukan adalah itqan untuk berjaya. Manakala untuk berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil, perkara yang amat diperlukan adalah apa yang dipanggil dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaedah yang ketujuh, muka surat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik perhatimu. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya. Al-Maidah ayat 100. Al-khabith adalah perlakuan yang tidak disukai, yang akan menyebabkan kesan buruk dalam kehidupan, sama ada yang berbentuk material maupun yang berbentuk maknawi. Ia boleh berlaku dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun kepercayaan. Semua amalan yang buruk atau yang khabith tidak disukai dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pelakunya akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Liyamidallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumuhu jami'a fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Allah hendak membezakan yang jahat
golongan yang ingkar, dari yang baik golongan yang beriman, dan menjadikan golongan yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengah yang lain, lalu ditimbulkan kesemuanya serta dimasukkan ke dalam golongan yang jahat itu ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Anfal ayat 37. Apa dia al-khabith? Al-khabith artinya ialah segala perbuatan, perkataan, penulisan, perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang memberikan kesan buruk dalam kehidupan. Itu adalah al-khabith. Bahasa Melayu kita fitnah. Bahasa Arab disebut sebagai ifk, tuduhan-tuduhan yang tak betul ni. Itu adalah sebahagian daripada al-khabith. Al-khabith, bohong adalah sebahagian daripada perkara yang al-khabith, perkara yang buruk. Kita tahu kan, sampai Nabi SAW nak sebut, kata perbuatan itu cukup tak tepat, dan dia al-khabith kerana dia bagi kesan kepada orang lain. Apa dia? Antaranya Nabi sebut kafa bil mar'i athiman an yusaddiqa bi kulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa bahawa dia membenarkan semua benda yang dia dengar. Asal dengar ya, dia benarkan. Asal dengar ya, dia kata benda itu betul. Nabi kata tu sudah cukup dia dianggap sebagai pembohong. Dia tak bohong ni. Cukup bila dia dengar dan dia membenarkan semua perkara yang disebut kepada dia. Kafa bil mar'i athiman. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai bohong. Apa kesan bohong? Kesan bohong ni tuan-tuan, yang kita sebut kata kesan bohong. Bohong ni kesan dia adalah kesan yang tak baik kepada masyarakat. Kesan yang tak baik untuk diri sendiri dan sebagainya. Itulah yang dipanggil sebagai al-khabith. Al-khabith. Dan semua perkara-perkara yang al-khabith ni, bohong, fitnah dan sebagainya, itu semua tuan-tuan tanyalah dia agama apa, dia bangsa apa, dia warna kulit apa, semua orang tak suka. Sebab fitrinya menolak benda perkara tersebut. Secara fitrahnya manusia menolak perkara tersebut. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Anfal 37 tu, sengaja Allah Ta'ala nak membezakan di antara yang buruk dengan yang baik. Kemudian yang buruk itu akan dihumban sekali, diguai sekali, akhirnya dihumban ke dalam api neraka. Tuan-tuan, orang tanya, apa dia yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Antaranya adalah kerana mulut, yang apa yang disebut sebagai dua yang terbuka, dua rongga yang terbuka, mulut dan juga kemaluan. A'adzanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada api neraka. Adapun at-tayyib, yang baik pula adalah di sebaliknya, iaitu perlakuan yang disenangi dan menyebabkan kesan positif dalam hidup. Ia boleh berlaku dengan perbuatan maupun perkataan dan juga kepercayaan. Yang baik, akidah, taat, amalan dan harta sama sekali tidak sama dengan yang jahat, akidah, maksiat, amalan dan harta. Dan semua itu tidak mungkin boleh bercampur dan boleh bergaul. Banyaknya pengamal tidak menentukan amalan tersebut baik, namun kebaikan sesuatu amalan ditentukan oleh petunjuk Al-Quran dan juga kesan dan dampak dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Yang baik apa? Yang sebaliknya, yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, mendatangkan kesan positif kepada diri dan juga kepada masyarakat. Bercakap jujur akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan kesan baik untuk diri dan akan mendatangkan kesan baik untuk masyarakat. Amanah dan segala macam yang jenis positif tu tuan-tuan, semuanya itu adalah al-tayyib. Semua itu adalah baik, dan sesekali dia tidak akan campur di antara yang buruk dengan yang baik. Kaedah kita sebut, qul hal yastawil khabitha wat tayyib, apakah sama di antara yang buruk dengan yang baik? Yang buruk dan yang baik sesekali tidak boleh bercampur. Dari segi harta dan sebagainya, semua tu tak boleh bercampur. Banyaknya orang berpegang dengan satu-satu. Kalau tuan-tuan tengok di nota kaki yang ke-16, nota kaki yang ke-16 bukan surat 34, para sarjana menentukan kaedah, apabila bercampur halal dan haram, maka haram akan mengatasi. Idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila campur yang halal dengan yang haram,
maka yang akan mengatasi, yang akan menang, yang akan menguasai itu adalah yang haram. Yang akan menguasai itu adalah yang haram. Dia tak boleh campur antara al-tayyib dengan yang baik. Dia antara at-tayyib dan al-khabith, antara benda buruk dengan benda baik, perlakuan, perkataan dan sebagainya, dia tak boleh bercampur aduk. Dia tak boleh bercampur aduk. Okey. Pedoman kaedah. Umat perlu dididik untuk mengenali kebenaran dengan dalil, bukan dengan tokoh atau jumlah pengikut sesuatu kaum. Bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, kalau tuan-tuan buka dalam Quran Al-Karim, tuan-tuan akan dapati perkataan kasir maksud dia banyak. Bila Allah Ta'ala sebut tentang golongan yang majoriti ni, Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala akan sambungkan dengan golongan-golongan yang tidak baik. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka daripada kalangan mereka, dari kalangan manusia itu adalah golongan yang fasik. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu akan dapati kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Bila bercakap tentang, bila Allah Ta'ala menyebut tentang majority, selalunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyebut tentang golongan-golongan yang tidak baik. Banyak. Kita jawab, wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Di kalangan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang fasik. Tapi bila Allah Ta'ala sebut tentang golongan minority, qalil, bahasa Arabnya adalah qalil, Allah Ta'ala kata apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Ini yang menyebabkan Umar tersentak, tuan-tuan. Ada seorang budak zaman pemerintahan Umar, budak muda, dia angkat tangan berdoa ke Allah. Umar dengar doa dia. Dia doa seorang-seorang. Dia minta, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ni daripada golongan yang sedikit. Dia ulang banyak kali. Umar marah dia. Umar tanya, ni apa pasal? Orang duk minta nak jadi golongan ramai, tapi hang minta jadi golongan sedikit, pasal apa? Budak ni peringat kat Umar, apakah kamu tak baca ayat Al-Quran? Allah Ta'ala kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni sikit, tuan-tuan. Orang yang bersyukur ni sikit. Adapun paling ramai adalah orang yang kufur kepada nikmat Allah, kepada pemberian Allah, bahkan kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umat perlu dididik. Kita perlu mendidik diri kita, menentukan mizan, timbangan benar ataupun salah, baik ataupun tidak baik, al-khabith ataupun at-tayyib, at-tayyib ataupun al-khabith. Penentuan tu ditentukan dengan dalil, bukan ditentukan dengan tokoh, dan bukan ditentukan dengan ramainya pengikut. Apa dalil dia? Apa hujah dia? Apa kedudukannya? Tokoh besar mana pun boleh jadi silap. Sebesar mana pun tokoh boleh jadi silap. Tuan-tuan, Al-Qaradawi meninggal 1 hari bulan Rabiul Awal gitu ni, rahimahullahu ta'ala, tokoh besar. Al-Qaradawi tokoh yang cukup besar, yang cukup hebat. Mati dia, tuan-tuan, menyebabkan ada dua golongan, baina madihihi, di antara orang yang memuji Al-Qaradawi dan di antara orang yang mengeji Al-Qaradawi. Al-Qaradawi itu, dia sebelum daripada dia meninggal dunia, rahmatullah alaih, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya, dia menyiapkan ensiklopedia. Semua tulisan dia, semua tulisan-tulisan dia, hasil karya dia dihimpun, dibuat koreksi dan sebagainya, disuruh buang, sebagainya dia tarik balik fatwa dan sebagainya. Sebab pasal dia manusia. Manusia, tuan-tuan. Manusia tak mungkin dia akan sempurna sebenarnya. Tokoh yang sebesar Qaradawi, ada beberapa daripada fatwanya dia ditarik balik. Dia siapkan ensiklopedia yang cukup besar, sampai ada orang menyebut tak ada lagi dalam abad ini orang yang menyiapkan ensiklopedia
dalam pelbagai jenis bidang ilmu. Dia punya hasil karya dia itu sebanyak 105 jilid. 105 jilid, tuan-tuan. 105 jilid. 75,000 muka surat. Tak sekali dengan muka surat mukadimah tu tak kira. Muka surat yang ada 75,000 muka surat. Kalau pada perkiraannya satu hari 3 muka surat disiapkan oleh Al-Qaradawi daripada zaman kecil sampai dia mati. Banyak, tuan-tuan. Al-Qaradawi rahimahullah, dia juga menarik beberapa pandangan dia semula. Pasal apa? Manusia. Tokoh sebesar Al-Qaradawi, kalau tokoh dekat kita ataupun yang ditokohkan, tak ada apalah. Ni cerita tokoh yang sebesar Al-Qaradawi, dia tarik balik. Ada satu cerita yang menarik tentang Al-Qaradawi. Ini dihikayatkan oleh ramai para murid dia, dan juga sebahagian daripada orang-orang yang tidak sealiran dengan Al-Qaradawi. 1970-an dia menyiapkan bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Buku ini tebal dan 3 jilid. Dia ni, buku Al-Qaradawi ni kontroversi. Sampai satu ketika bin Baz rahmatullah alaih, mufti Arab Saudi, hantar surat kepada Al-Qaradawi, minta beritahu kepada Syekh Al-Qaradawi, jawatan kuasa di bawah mufti Saudi telah teliti buku tersebut, dan buku tersebut cukup baik, cukup bagus untuk dihadam dan sebagainya. Cuma ada 8 masalah yang kita tak bersetuju sama-sama kita. Yang mana jawatan kuasa tak bersetuju dengan pandangan Syekh. Maka kalaulah Syekh boleh buang ni, kami akan membenarkan pencetakan untuk cetak di Saudi. Al-Qaradawi jawab balik. Dia kata kalaulah ijtihad itu ditutup dan boleh ditarik balik fatwa, ditarik balik pandangan, saya berpandangan macam tu, dia boleh tarik. Orang yang paling layak untuk menyuruh saya menarik balik fatwa tu adalah Tuan Syekh, iaitulah Syekh bin Baz. Dia kata Syekh lah yang paling berhak untuk suruh saya untuk tarik, dan saya akan tarik kerana kasih saya, sayang saya kepada Syekh. Tetapi kata Syekh Qaradawi, tak percaya. Ijtihad ini dan khilaf ini satu perkara yang niscaya, yang pasti akan berlaku. Lalu saya terus dengan pandangan saya. Sampai beberapa ketika lepas tu, tahun yang sama, Al-Qaradawi dijemput untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah atas nafkah, atas biaya daripada Syekh bin Baz, daripada mufti Saudi. Dia pergi sebagai tetamu, dan bila dia sampai di Saudi, dia dapati bukunya telah tercetak. Lalu dia buka buku dia tengok 8 masalah itu yang disebut itu, ke-8 masalah masih tercetak. Al-Qaradawi rahmatullah alaih. Hak saya nak sebut, tuan-tuan, menentukan benar ataupun salah bukan kerana tokoh, dan bukan kerana jumlah bilangan. Dia tu apa, sejuta umat ke, sejuta orang ke apa, tak. Bukan berasaskan kepada pandangan, dan bukan berasaskan kepada pandangan tokoh, bukan berasaskan kepada jumlah pengikut, tetapi dia perlu untuk dilihat kepada dalil dan nas. Rangka kerja membina umat yang menimbang dengan saksama berasaskan ilmu hendaklah diberikan perhatian yang utama, kerana tidak sama yang jahat dan yang baik adalah kaedah yang abadi. Maka usaha untuk menggali, menyebar dan mengamalkan kebaikan itu perlu sentiasa dipupuk dan disuburkan dalam masyarakat dan umat ini, yang mungkin sebagian orang menjadikan tagline usaha untuk memandaikan umat. Mandaikan umat, bukan tokoh. Imam Ahmad bin sebut humur rijal wa nahnur rijal. Kalau cerita tentang tokoh, mereka boleh jadi tokoh, kita juga tokoh. Kita juga boleh jadi tokoh. Bukan tentang tokoh, bukan tentang jumlah. Allah Ta'ala bahkan kata wala tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kamu ikut golongan yang besar di kalangan manusia, boleh jadi mereka itu akan menyesatkan kamu dari perjalanan Allah. Tetapi dalil, Ibnu Mas'ud kata apa? Al-haq al-jama'ah ma wafaqa al-haqqi wa in kunta wahdak. Yang dikatakan jamaah, Ibnu Mas'ud sebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang al-jamaah itu kata Ibnu Mas'ud ma wafaqa al-haqq, yang bertepatan dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun hang duk seorang-seorang. Kaedah kita pada malam ini tentang al-tayyib dan al-khabith,
yang baik dan yang buruk. Penentuan yang baik dan buruk itu adalah dengan dalil, bukan dengan tokoh, bukan dengan jumlah pengikut, bukan dengan ramai pengikut. Tidak dan tidak. Tetapi qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah Ta'ala firmankan, apa yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, itulah yang menentukan benar. Ibnu Mas'ud kata sekali lagi, tutup dengan ungkapan Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak, yang bertepatan dengan yang benar walaupun kita duduk seorang-seorang, bukan kita duduk dalam golongan yang minoriti, seorang-seorang pun, kalau itu yang menepati kebenaran, kita adalah jamaah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk mengikut yang terbaik daripada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.